Tuan-tuan dimati Allah sekalian, kena faham, bukan menafikan kita perlukan manusia. Of course kita akan minta tolong manusia, tapi cuba ajar bila datang ujian menimpa, kita dipukul dengan ujian, zikir dulu. Lepas tu bang nak minta tolong, ataupun telefon kawan, nak minta tolong sikit. Boleh jadi dalam kesusahan kita call 5 orang kawan, semua tak nak tolong. Rupanya kita cari makhluk dulu sebelum Al-Khaliq. Cari makhluk dulu sebelum mencari Al-Khaliq, iaitu Allah. Boleh jadi 5 orang, oh sorry lah tak boleh tolong, sorry. Tetapi kita ubah bila ditimpa ujian, Allahu Akbar. Sama ada maksudnya mengatakan ini daripada Allah, terpulang nak baca zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Macam kisah yang saya cerita tadi. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya aku melakukan kezaliman. Tuan-puan diminta Allah sekalian, dulu saya rasa macam zikir ni, kenapa pula nak ngaku kita buat zalim? Kita buat zalim apa? Sebab kita fikir zalim ni bila kita buat jahat pada manusia, kita jadi zalim lah. Jadi zikir Nabi Yunus tu kan, bila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Subhanaka inni, maha sucimu ya Allah. Kita menyucikan Allah daripada segala sekutu. Maha sucimu, subhanaka, maha sucimu. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, aku di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman. Tuan-puan daripada Allah sekalian, zalim yang pertama, apabila kita melupakan Allah, itu zalim. Kita sedang menzalimi diri. Apabila kita melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kita sedang menzalimi diri. Cuba bayangkan, setiap kali kita mengumpat, contohlah setiap kali kita mengumpat, ini kan, setiap kali kita mengumpat orang, kita pukul badan kita. Wah, kita pukul. Lepas tu ngumpat lagi, pukul. Orang akan nampak, oi, kenapa kau zalim diri sendiri tu, pukul-pukul tu. Maksudnya sebenarnya bila kita sedang buat dosa, kita sedang menzalimi diri. Bukankah bila kita buat dosa, kita dicatat oleh malaikat kita melakukan dosa. Dan bila tuan-puan sekalian, dosa ni tak tunggu di akhirat. Kesan beban dosa tak tunggu di mahsyar. Di mahsyar tu kalau tak sempat taubat akan diazab. Tapi dekat dunia Allah dah tarik dah. Hidup tak tenang. Kalau ada masalah hati, suka iri hati, dengki, suka merendah-rendahkan orang, menghina, ataupun cari rezeki yang tidak benar, tak berkat, tuan-puan sekalian, hidup tak tenang, tak bahagia, resah gelisah, serba tak kena, buat apa benda tak jadi. Maksudnya di dunia lagi dia dah sedang menzalimi diri, tuan-puan sekalian. Tapi tak nampak lah, tak adalah. Mengumpat tu kan syok seronok. Oh ya ke dia macam tu? Tak sangka lah. Oi, yang tak sihat pun jadi sihat bila ngumpat cakap pasal orang. Tapi sebenarnya kita sedang menzalimi diri. Apa saja perbuatan yang membawa dosa, zalim diri. Apabila perbuatan yang Allah larang kita buat, kita sedang menzalimi diri. Jadi sebab itu zikir Nabi Yunus itu subhanallah, adalah salah satu zikir yang sangat besar yang dianjurkan oleh Nabi untuk beramal. Nanti mungkin Encik boleh tolong cari fadilat zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku melakukan kezaliman. Kita mengaku kita buat dosa, kita mengaku. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, jadi kesimpulannya, subhanallah, muslimin muslimat, selama ni kita tak zikir dulu pun Allah bantu. Apatah lagi kalau kita ubah cara, bila ada ujian je zikir dulu. Tapi zikir dengan hati, bukan dengan lidah saja. Apa sajalah berlaku, tetapi kalau benda tu on the spot, anak jatuh, tengok kesesuaian lah. Anak jatuh, lepas tu siap berdarah, la ilaha illa anta subhanaka, teruslah bersegera. Tetapi mulut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut tu zikir kan, Allah, ya Allah, anakku, ya Allah. Okay. Tapi ada keadaan datanglah suatu benda, berita yang kita tak ni. Okay, kita letak dulu, Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri petunjuk ya Allah. Lepas tu kita pun mula fikir macam mana nak settle.
mula fikir. Boleh jadi orang pertama yang kita call nak minta tolong, orang pertama tu terus membantu kita, terus tolong kita. Betul tak tuan-puan sekalian? Masya Allah, Allah Akbar. Saya sudah dengan cerita pengalaman saya, ya. Cerita pengalaman Masya Allah. Sebab TikTok ni 3,000 lebih ni, sayang pula nak berhenti. Sekarang dah 6,000 lebih ni, campur semua 6,000 cerita pengalaman. Masa tu ceritanya, saya bawa kereta, saya pergi cari barang dekat satu supermarket. Saya seorang. Oh, ceritanya gini, saya ingat dah. Masa tu suami saya tak ada. Bukan masa saya sekarang, bukan masa cerita pengalaman ni, bukan masa saya dikenali. Mungkinlah kalau dikenali jadi orang senang nak tolong. Orang tengok, ustazah, apa masalah? Okey, tapi masa ni tak. Ceritanya masa tu suami saya outstation, saya seorang uruskan anak. Jadi saya ingat lagi pagi tu saya pergi hantar anak dekat sekolah. Ini hujung minggu, bukan hari biasa. Anak ada kelas tambahan, saya pergi hantar anak sekolah. Lepas tu saya pun pergi cari barang dekat satu supermarket dia. Tapi saya tak tahu kenapa tak ada orang masa tu. Kenapa tak ada orang? Mungkin terlalu awal. Saya pergi awal kot. Okey, tak apa. Ceritanya, bila dekat saya nak beli barang, saya dah tahu barang apa nak beli. Jadi saya masuk sekejap saja. Ni bukan supermarket besar kena parking jalan jauh, tak. Lepas tu saya parking. Masa saya parking tu, saya tengok tak jauh daripada situ ada 3 orang lelaki yang dengan seluar pendek, kan? Lelaki yang dengan seluar pendek duduk lepak, isap rokok. Lepas tu ada pakai rantai lagi. Masa tu hati saya macam ni, terdetik. Hati saya macam, selamat tak aku parking sini ni? Selamat tak nak jalan ni? Macam tu kan. Kita ada rasa seperti itulah. Sebab kita perempuan seorang. Lepas tu parking pula. Parking tu tak ada orang masa tu. Saya seorang. Lepas tu saya nampak 3 orang lelaki tu duduk, dia lepak gitu. Dengan ada yang pakai gelang, dia pakai rantai. Normal lah kita rasa macam ini orang yang kurang baik, dan kita rasa takut. Betul kan? Lepas tu saya pun pergi beli. Mungkin saya nak beli barang basah kot. Maksudnya sekejap je proses beli tu. Bila saya datang balik, tayar saya pancit. Flat betul-betul. Tayar kereta tu flat betul-betul. Tak ada apa-apa. Flat betul-betul. Lepas tu, apa yang berlaku? Saya jadi terfikir yang kumpulan lelaki tadi tu buat. Dan kumpulan tu ada 3 lelaki tu ada lagi dekat situ. Dan saya tengok keliling tak ada orang. Hati ketakutan tu, memang takut yang teramat tu. Lepas tu 3 orang tu pun datang. Ni pengalaman saya ni. 3 orang pun datang dekat. Sebab tengok saya nak gerak, lepas tu tayar tu betul-betul flat, tak ada angin langsung, macam kena toreh, macam tak kena. Okey. Lepas tu saya pun tengok, turun kereta, sudah macam mana ni? Dan ketika itu samalah saya baca zikir tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tahu mungkin asbab dosa kita, orang yang zalim, kita gini-gini. Lepas tu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 orang lelaki yang lepak tu, dia pun datang. Betul tak bertambah takut? Saya buat apa? Saya ambil handset, saya rakam. Saya padahal nak call semua tak sempat sebab 3 orang tu datang. Lepas tu 3 orang tu pun tanya, "Puan, kenapa puan? Ada apa puan?" Hati tu masih lagi berbelah bahagi lagi ni. Betul ke? Ke orang ni yang pancitkan? Ke dia nak rompak? Ke ni macam-macam dan fikiran kan? Lepas tu dia pun tanya, "Kenapa puan? Masalah apa? Kenapa?" Saya pun kata, tayar pecah. Dalam keadaan takut ni, tayar pecah. Ini bukan tempat tersembunyi. Memang ni tepi jalan besar orang lalu. Tapi dia parking tu, tepi jalan tu, maksudnya bukan jalan orang boleh berhenti tak. Dia masuk parking khas, tapi sunyi. Saya cerita ni, saya boleh buat bayangan sebab cerita tu sangat jelas dalam ingatan saya.
Iyalah. Lepas tu seorang lagi check. Oh, ni macam kena pak aku ni. Mungkin puan ada apa-apa pak aku ni. Macam terus tak ada angin ni. Tak boleh jalan ni puan. Ni cerita 4 tahun lepas macam tu. 5 tahun lepas. Saya belum berhenti kerja lagi masa tu. Oh, tak boleh ni. Gini. Lepas tu, puan ada alat-alat tak? Saya tak tahulah ada tak alat. Ada tayar spare tak? Lepas tu dia buka kereta kejap puan. Lepas tu dia cari, oh tak ada. Tayar spare ada, tapi alat untuk tukar tak ada. Lepas tu seorang lagi ni kata, oh tak apa. Saya pergi ambil jap. Dia pergi ambil tu, kereta dia parking jauh, dia pergi ambil. Dalam tempoh yang sekejap, 3 orang ni tukarkan tayar. Saya pula masa tu, ya Allah, tadi aku sangka buruk dengan hamba Allah ni. Ya Allah, sebab penampilannya begitu, kita rasa sekian-sekian. Siap, ada buat rakaman senyap-senyap. Takutlah apa-apa dia orang ni buat. Dia pun tukar tayar 3 orang tu dengan sangat cepat. Dia tukar. Lepas tu, dah elok. Dia kata, okey puan, dah boleh jalan dah. Tapi, saya nasihatkan puan terus pergi kedai tayar. Sebab, tayar spare ni pun tak cukup angin ni. Puan pergi dulu kedai, pergi stesen minyak, isi angin dulu. Sebab angin pun cukup-cukup je ni. Lepas tu saya kata, terima kasih. Saya pun, yelah orang dah tolong, saya pun keluarkanlah duit, nak bagi sikit. Saya tengoklah berapa, RM20 ke macam tu kan. Sebagai ucapan terima kasih. Saya kata, encik ambil lah. Buat minum ke, buat ni. Bukan saya terhutang budi, terima kasih banyak. Tapi sebenarnya dalam hati tu rasa bersalah, rasa berdosa. Sebab ada sangka-sangka yang tidak baik. Lepas tu dia tolak. Puan, kami tolong ikhlas. Kami tak harap apa-apa. Ikhlas. Tak apa puan. Tak apa. Ambil lah buat minum air. Saya rasa bersalah sangat. Tak ada. Menyusahkan. Tak susah. Benda simple je. Kami buat ikhlas. Tak apa puan. Tak apa. Lepas tu dia sebut apa? Tak apa. Biar Allah lah yang balas. Oh, terus tertampar lagi saya kena. Rasa kena tumbuk-tumbuk. Tapi ikhlas puan. Tak apa. Puan jalan sekarang. Puan pergi ke stesen minyak tu. Saya pun bawa kereta dengan air mata mengalir. Masa tu, saya nak cerita. Masa tu bila kita panik, nak telefon suami saya outstation. Maksudnya ketika itu, saya tak tahu saya nak call siapa untuk tolong. Dan kalau saya tak call suami untuk datang ni, lepas tu situasi keadaan panik. Dan masa tu yang saya buat berterusan adalah samalah zikir tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cik dah ada dalil betul. Cik bagi je ya. Walaupun saya tak tanya. Okey. Sorry cik. Okey. Jadi saya dah ulang baca zikir tu dan saya rasa macam ya Allah, memang betul lah. Ada ketika bila kita dahulukan zikir, Allah buka pintu hati orang untuk membantu walaupun kita tak minta. Sebab Allah tahu apabila hamba-hambanya meminta pertolongan dengannya, Allah hantar pertolongannya melalui perantaraan manusia.